type of hybridization seperti yang saya hantar link semalam. Type of hybridization, siapa yang tengok video kamu perasan benda tu sangat-sangat senang. Okay? Masih kepada satu syarat, whenever we are talking about type of hybridization dengan polarity, kita kena berasaskan Lewis structure yang betul, kena berasaskan molecular geometry yang betul. Okay, masih benda yang tu. Okay? Alright. Muka sedih je, kenapa? Come on. Alright. Polarity over here, kita ada a few terms that I want you to introduce. Basically, the entire polarity is talking about one thing, electronegativity. Okay, the differences between the electronegativity. Perbezaan electronegativity akan menyebabkan elektron disebarkan secara tak sama rata. The electron distribution become uneven. Bila dia tak sama rata, so dia jadi berat sebelah. Contoh yang paling senang, kalau misalnya ada H dengan Cl. Semua orang tahu hidrogen adalah lebih positif, klorin lebih negatif, betul? So, apa yang berlaku dalam elektron yang duduk atas ni, elektron-elektron yang duduk atas ni, elektron-elektron yang duduk pada klorin akan cenderung ke arah klorin. So, kawasan ini akan jadi penuh dengan elektron. Kawasan ini akan ada elektron, influence elektron yang sedikit. So, kita akan nampak perbezaan kat situ. So, perbezaan ini yang menyebabkan partially positive and partially negative. And that's why we call this thing polar. Benda tu akan jadi polar sebab kita ada perbezaan electronegativity di mana elektron tidak diagihkan secara sama rata. That is polar. So, semua benda cerita pasal electronegativity. Sebelum kita bergerak kepada benda seterusnya, just a kind reminder, electronegativity, remember FON? Okay, ada yang duduk kat hotel ke? Tak ada? Mana tahu berjalan. Adik duk main kat swimming pool, kamu duduk dalam kelas. Alright. So, electronegativity over here, you have your FON. Just a kind reminder, okay? Ada 3 perkataan ataupun ada 3 benda yang saya rasa benda baru dan kamu hanya akan jumpa di polarity. Tak jumpa kat tempat lain. Yang kita panggil bond dipole. Okay? Yang saya rasa kita guna simbol ini. Remember? Okay? Guys, setiap arrow, setiap jenis anak panah dalam kimia adalah berbeza. Kita ada arrow yang biasa, kita ada double-headed arrow, betul? Kita ada half-headed arrow, kita ada reversible arrow, kita ada elektron sebagai diganti dengan arrow, betul? Okay? So, arrow tak boleh salah. Ingat dia ada palang kat belakang tu. Wajib. Sebab kalau dia tak ada palang, dia tidak melambangkan bond dipole. Okay? Jangan tertinggal benda ni. And dipole moment pun sama. Dipole moment ataupun bahasa lain, kita ada panggil kadang-kadang resultant dipole moment. Benda yang sama. Dipole moment ataupun resultant dipole moment, benda yang sama. Okay? And this is what we call mu. Mu adalah M italic. That is your mu. Mu boleh jadi sama dengan kosong. Mu boleh jadi tak sama dengan kosong. Kita tak perlu tahu value dia berapa. Dia ada value. If you ask me, dia ada value tak? Dia ada value. Kita boleh kira. Tapi kita tak kira kat sini. So, mu sama dengan kosong bermakna dia adalah non-polar molecule. Mu tak sama dengan kosong bermakna dia adalah polar molecule. Okay? Dan kenapa saya tunjuk 3 benda ni kat satu slide? One thing. Whenever soalan tanya polarity, 3 benda ni wajib ada atas jawapan. Okay? Soalan takkan tanya bond dipole. Soalan takkan tanya dipole moment. Soalan akan tanya polarity. Dan bila soalan tanya polarity, 3 benda ni kena ada atas kertas sebagai jawapan. Okay? Jangan, dalam mimpi pun soalan takkan tanya bond dipole. Faham? Okay? So, bond dipole yang paling senang seperti yang saya tunjuk dalam hydrogen chloride. So, bond dipole adalah cerita pasal ikatan. So, ikatan ni adalah bond dipole. So, saya ada antara H dengan Cl. By the way, arrow. Soalan pertama selepas seminggu. Of course, kepada Haikal. Bond dipole, arrow bergerak dari hidrogen ke klorin atau klorin ke hidrogen. Klorin ke hidrogen. Sabrina? Hidrogen ke klorin. Siapa sokong Haikal? Saya salah.
Kamu salah. Sebab? Sebab klorin lagi electronegativity daripada But chlorine lagi electronegative. Just a kind reminder. Your bond dipole arrow over here, Danish dah mengangguk dah. Over here, dia kena bergerak daripada orang yang less electronegative, alright, kepada orang yang more electronegative. Alright. Senang lah. Kalau nak senang, orang yang positif bergerak kepada orang yang negatif. Itu bahasa senang dia. Okay. So the bond dipole, ada student saya kelas lain message tanya, teacher, arrow ni letak atas ikatan atau bawah ikatan? Tak kisah. Sebab dalam video kadang-kadang saya letak atas, kadang-kadang saya letak bawah. Tak kisah. Janji dia duduk atas ikatan. Okay. Janji dia duduk atas ikatan. Yang ni adalah drawing yang senang. Kalau misalnya ada drawing yang contoh CCl4. CCl4 kamu sekarang dalam bentuk tetrahedral. Okay. So saya ada 4 ikatan atas ni. Dan dia kena duduk atas 4 ikatan walaupun terminal atom dia sama. Walaupun semua antara carbon dengan klorin, kita tahu dia akan bergerak kepada klorin. Benda yang sama. Yes, benda yang sama. Kena ulang. Alright. Duduk atas atau bawah ikatan saya tak kisah, tapi tak boleh duduk on top of ikatan. Kena duduk sebelah ikatan. Jangan letak dia atas ikatan. Okay? Maksud atas teacher adalah jangan letak macam ni weh. Jangan letak macam ni. Okay? Wajib lambang. Okay? Contoh lagi, let's say your bond dipole yang saya nak guna nanti. Oh, I want to use PH3. So let's say kalau miswang ada lone pair. Kalau ada lone pair, akan jadi isu juga. Sebab bond dipole, sebab kalau bond dipole dia akan duduk atas ikatan. Tapi kalau lone pair dia bergerak ke arah lone pair. Setuju? Okay. Ada lagi. Apa jadi kalau ada 2 lone pair? Antara soalan yang kamu ada, saya rasa ICL3 kalau tak silap saya. ICL3 kamu ada T-shape. Alright, kita akan jumpa soalan-soalan ni. Saya nak cuba guna soalan yang sama dengan kertas kamu. Contoh. So you have your T-shape looking something like this. Agree? Okay. Soalan. T-shape. Bond angle? Sarah? Tak dengar. 90. Kuat sikit. Amboi, seminggu tak bercakap macam tak nak bercakap. 90. Less than 90. Less than 90. Thank you. Setuju? Next question. Let's see how much you remember. Molecular geometry dia adalah T-shape. Saya rasa semua setuju. Betul? Soalan saya. Basic shape dia adalah apa? Arisha? Trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Setuju? Alright. Your trigonal bipyramidal adalah orang yang akan menghasilkan T-shape bila dia ada 2 lone pair. Just want to draw a bit of our trigonal bipyramidal sebab lukisan dia akan penting untuk melambang, untuk tunjuk arrow tu nanti. If you remember your trigonal bipyramidal, kalau ikut lukisan saya kat bawah, our trigonal bipyramidal look something like this. Arisha setuju? Okay. Di mana 2 lukisan ni saya nak guna yang sama. That is the 180, that is the triangle. Betul? Setuju kah? Alright. So kalau teacher nak tunjuk bond dipole, kalau misalnya nak tunjuk bond dipole untuk antara I dengan Cl, siapa lebih elektronegatif ataupun arrow menghala ke iodine atau menghala ke klorin? Huzaini? Untuk PH3 ni ya, Miss. Untuk ICL. Oh, ICL. I ke CL. Daripada I kepada Cl sebab Cl lebih electronegative. Alright. By the way, talking about fluorine, chlorine, bromine, iodine. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Electronegativity decrease. Alright. Electronegativity akan semakin rendah kalau turun ke bawah. Ingat ya?
Alright. Kita belajar kat chapter 3 hari tu. So, daripada I kepada CL dan lone pair. Lone pair nak menghala ke mana? Dia akan bergantung pada shape dia tadi. Dia akan bergantung pada basic shape. So, lone pair kamu kena menghala ke sini. Nampak tak? Dia tak boleh menghala ke atas. Dia tak boleh menghala ke atas terus. Dia kena sengit like this. Sebab dia datang daripada trigonal bipyramidal. See the difference? Okay. So, kamu tak boleh letak just ke atas macam tu. Yang ni adalah ke atas sebab dia asal daripada tetrahedron. Dia asal daripada tetrahedron. So, dia ke atas lah. Betul? Okay. Tapi kalau dia T-shape, dia datang daripada trigonal bipyramidal yang Harisha cakap tadi. So, tempat ni yang digantikan dengan lone pair. Tempat ni yang digantikan dengan lone pair. So, angle lone pair tu tetap adalah macam tu. So, bond dipole lone pair pun adalah macam tu. Okay. Makes sense? Selesai dengan bond dipole? Happy with the bond dipole? So, selepas bond dipole is always the first thing that you do. After the bond dipole, we go for dipole moment or we go for resultant dipole moment. Contoh, saya nak guna balik our CCl4. Kalau Miss Wong guna CCl4 tadi, soalan pertama, CCl4, polar or non-polar? Anybody? Non-polar. Non-polar. Aina say non-polar. Why, Aina? Sebab dia boleh cancel each other. Apa yang boleh cancel each other? Symmetrical shape. Symmetrical shape. Ayat lengkap lagi. Cancel off each other betul. Symmetrical shape betul lagi. Apa yang boleh cancel off each other? What do we call that? Chlorine. Sorry, Hagan? Betul lah tu terminate atom. No, not the word. Baru tadi kita bincang yang tadi. What is that? Bond dipole. Bond dipole yang boleh cancel off each other ada. Thank you, Farah. Boleh cancel off each other adalah benda ni. Dan benda tu kita panggil bond dipole. Sebab tu aku ajar nama. Aku dah tahu dah apa duk. Ayat yang kita biasa dapat macam tu lah. Cancel off each other, symmetrical shape. Apa tak pernah nak bagi ayat penuh kat aku. Alright. Tiap-tiap tahun benda yang hampa ingat yang tu je. Okay. We will go for explanation. Saya akan tunjuk explanation nanti menggunakan soalan kita. Explanation yang dia polar, explanation yang dia non-polar, explanation yang dia symmetrical shape tapi dia polar and so on. Kita akan bincang yang tu nanti. Okay. So, kat sini saya nak tentukan dulu polar dengan non-polar. Kat sini dia adalah non-polar. Mu dia tak sama dengan, mu dia sama dengan kosong sebab dia non-polar. Okay. Whenever kita kata non-polar atau polar, mu kena duduk sebelah. Wajib. Mu wajib duduk sebelah. Satu package kena datang sekali. Okay. Dan bila dia adalah non-polar, mu sama dengan kosong sayang, dia takkan ada resultant dipole moment. Dia takkan ada arrow kat tepi. Maksud teacher, contoh. Kalau Miss Wong ada, let's say, kita guna benda yang sama, lebih kurang sama, tapi Miss Wong ganti dengan CCl. 3 kat bawah ni adalah H. Okay. Alright. So over here, they're exactly the same shape. Dua-dua adalah tetrahedral. Tetapi saya ada antara carbon, hydrogen, and Cl. Okay. Setuju? And if you look at the way that I write, saya tak letak bond dipole atas carbon dan hydrogen. Sebab ada atas nota kalau siapa yang baca. Saya tak boleh letak bond dipole atas ni. Saya tak letak arrow atas ni sebab C dengan carbon dengan hidrogen sama. Dia apa yang sama? Lebih kurang sama elektronegativity dia. Carbon and hydrogen has similar electronegativity. Alright sayang, senang je. Benda tu jadi bond dipole, benda tu ada arrow, benda tu ada perbezaan electronegativity, baru dia ada bond dipole. Dan bila Miss Wong kata dia tak ada bond dipole antara carbon dengan hydrogen, macam Zaini cakap, kenapa tak ada bond dipole? Sebab tak ada perbezaan electronegativity. Carbon dengan hydrogen, ikatan ni antara carbon dengan hydrogen adalah non-polar. Alright, the bond is non-polar.
I want to remind you the bond between carbon and hydrogen are non-polar. Ikatan tu non-polar. Tapi soalan saya, molekul ni polar tak? Anis? Anis? Molekul ni polar tak? Tak. Molekul ni tak polar? Pola. Polar. Polar ke tak polar? Pola. Polar. Menghala ke mana? Mengalir ke bawah. Okay. Never mind. Atas. So first and foremost, it's a CH3Cl. It's a CH3Cl. Okay. Antara carbon dengan hidrogen, ikatan adalah non-polar. Kenapa non-polar? Because carbon and hydrogen ada similar electronegativity. So ikatan tersebut tak polar. Ikatan tu tersebut diorang ada elektron dan elektron tu akan dibahagi sama rata. Tetapi antara klorin dengan Cl, ikatan tu akan jadi polar. Betul? Bentuk dia simetrik. Yes, I know. Bentuk dia simetrik. It's a tetrahedral. So dia adalah simetrik. Agree? Tetapi terminal atom saya berbeza, sayang. Terminal atom saya different. Dan kalau terminal atom saya different, adakah diorang boleh cancel off each other? Tak boleh, walaupun dia simetrik. Betul? Tapi terminal atom saya berbeza, so bond dipole saya berbeza. So kita tak boleh cancel off each other. And that's why dia jadi polar molecule, mu tak sama dengan kosong. Dah tak boleh cancel off each other, tak boleh tolak. Betul? Dia tak boleh tolak, tak jadi kosong lah. So dia tak jadi kosong. And bila benda yang polar, dia mesti kena ada resultant dipole moment. So bila ada resultant dipole moment, kamu kena tentukan dia menghala ke mana. Kenapa menghala ke atas? Keseluruhan molekul tu, resultant dipole moment, result untuk molekul tersebut adalah menghala ke atas. Sebab apa? Sebab klorin saya duduk atas. Nampak? Kalau teacher buat soalan yang sama, exactly the same, tapi Miss Wong lukis berbeza. Miss Wong lukis, hidrogen duduk atas, hidrogen duduk sini, hidrogen duduk sini, klorin duduk sini. Soalan exactly the same. Carbon dengan hidrogen masih adalah non-polar, hanya carbon dengan klorin adalah polar. Betul? Resultant dipole moment, keseluruhan result dia menghala ke mana? Menghala ke klorin. Dia akan jadi polar molecule dan dia akan polar menghala ke klorin. Dia akan berat ke arah klorin. Dia akan jadi tak sama rata ke arah klorin. Nampak? So, apa yang Miss Wong nak tunjuk kat sini, beza yang paling-paling ketara adalah bila dia adalah non-polar molecule, sayang, bila dia non-polar, dia tak ada resultant dipole moment. Dia tak boleh ada arrow ni. Perasan? Dia tak boleh ada arrow ni. Kenapa dia tak boleh ada arrow ni? Sebab dia cancel off each other. Secara keseluruhan, benda tu selesai. Benda tu cancel off each other, betul? Sebab tu dia jadi non-polar. Agree? Tapi bila dia adalah polar molecule, bila benda tu polar, bermakna dia tak boleh cancel off each other. Benda tu tak boleh tolak sama rata. Dan bila dia tak boleh tolak sama rata, dia mesti akan berat ke sebelah. Betul? So, arrow ni akan menunjukkan dia berat ke mana. Dan nampak tak sekarang saya ada soalan exactly the same. Tapi kita lukis lain. Kamu lukis dengan kawan kamu lukis berbeza. So jawapan kamu akan berbeza. Jawapan kamu dengan skema jawapan saya akan berbeza. Bergantung pada lukisan kamu. Nampak? Okay. Soalan? Soalan? So, apa tu dipole moment? Dipole moment ada 3. Benda yang kamu kena jawab, 2, sorry. Bila kamu kena jawab dipole moment, kamu kena ada 2 benda. Kamu kena ada mu, tak sama dengan kosong. Kamu kena ada arrow. Dia kena datang sepasang. Bila kamu kata dia polar, dia mesti kena ada arrow ni. Sama ada ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke barat daya, barat timur, timur laut, timur daya, whatever is that. Okay? Depends pada lukisan kamu.
Tapi kalau dia adalah non-polar di mana mu sama dengan kosong, kalau mu adalah kosong, dia tak ada siapa berat sebelah dan dia takkan ada arrow keseluruhan. Nampak? Nampak beza? Okay, soalan setakat ni. Okay, so 3 things. Alright, 3 things. Polarity adalah bond dipole. Bond dipole kena duduk atas bond of the about the bond. Okay, about the bond. Dipole moment and mu is about the molecule. Total dia. Benda tu sekarang polar atau tak polar, keseluruhan dia. Alright, kalau bond dipole hanya atas ikatan. Faham? Kena boleh beza. Dan tadi saya ada bagi kita buat yang ni dulu. Dan tadi saya ada bagi sepasang carbon and hydrogen yang saya kata dia akan jadi non-polar bond. Betul? Saya nak bagi 3 pasang. Yang ni saya rasa tak ada dalam otak. So, saya rasa carbon hydrogen ada. Siapa yang baca? Ada. Carbon and hydrogen is non-polar. Okay. Reason semua benda adalah sebab similar electronegativity. Kawan seorang lagi. Phosphorus hydrogen. Pun sama. Sebab tu tadi bila saya ada pH 3, saya tak letak bond dipole dia. Satu lagi, carbon and sulfur pun adalah non-polar. Alright, yang saya bagi bukan semua yang wujud. Yang saya bagi adalah pasangan yang kita biasa jumpa dalam soalan kita. Tak payah tahu semua. Apa nak tahu semua? Tahu yang kita biasa jumpa je lah. So, kalau carbon dengan hydrogen, jangan letak bond dipole. Kalau phosphorus dengan hydrogen, tengok tadi saya bagi contoh phosphorus dengan hydrogen. Dan Miss Wong tak letak bond dipole. Kenapa tak letak bond dipole? Bukan sebab tertinggal. Sebab tak boleh letak bond dipole. Ikatan-ikatan ni non-polar. Okay, ikatan-ikatan ni non-polar. Contoh saya bagi tadi adalah C dengan S. Kenapa Miss Wong bagi C dengan S? Ingat tak SCN? SCN minus, kalau if you remember, your SCN minus looks something like this, if I'm not mistaken. Betul? So, kalau SCN minus keluar dalam soalan exam, kita tahu dia adalah polar. Dia mesti polar sebab dia charge. Betul? Tapi kalau soalan minta kamu tunjuk bond dipole, pernah tak terfikir kenapa dia polar walaupun dia charge? C dengan S adalah non-polar. Tapi C dengan N ke arah N. Nampak? So, resultant dipole moment adalah ke arah N. See that? Dan atas C dengan S, dan atas ini, boleh letak arrow. Tak boleh letak arrow. Sebab apa? C dengan S, non-polar. Dia sama kuat, dia sama rata. Dia tak ada cenderung ke arah siapa-siapa, dia tak ada berat ke arah siapa-siapa. Nampak? Okey kah? Okey. So far yang saya rasa kita akan jumpa 3 ni je lah. Kalau lepas ni kita ada jumpa apa-apa yang lebih, saya bagilah on top of that. Okay? Alright. Next question. $1 million question. How do we determine polarity? Soalan polarity keluar. Apa yang kamu kena buat? First thing, what do you need to have? Lewis structure. Correct Lewis structure. Alright, correct Lewis structure. Bila saya kata correct Lewis structure, sayang, correct molecular geometry. Saya tak tahu kamu perasan ke tak bila kamu tengok video ataupun siapa yang baca nota, kamu akan perasan saya ada satu box kat bawah nota tu dan juga dalam video saya pun ada satu slide saya rasa yang saya insist polarity hanya boleh ditentukan bila kamu ada molecular geometry yang betul. Ingat? Polarity mesti kena jatuh atas Lewis structure yang pegang molecular geometry yang dah betul. Lukisan dia kena betul. Baru kamu boleh bincang. Next, second step. What do we do then? Apa yang kita buat tadi masa kita nak tentukan polarity? Dah ada Lewis structure, dah ada geometry yang betul. Tentukan shape. Shape dah betul. Okay, nak letak shape kat second boleh. Alright, molecular shape. Okay, boleh. Lepas tu? Dah tengok terminal atom dah. Terminal atom. Kamu tengok terminal atom untuk tentukan apa? Sama ke tak? Sama ke tak? Untuk tentukan apa? Benda tu kita panggil apa?
tengok terminal atom dah sama tak? Sama ke? Okay, check terminal atom. Boleh, tak apa. Boleh check terminal atom. Untuk nak Check tentukan bond all dipole. terminal atom. Okay, boleh. Still okay. Setuju. Lagi? Tu je. 3 benda weh tadi. Polarity saya ada 3 benda. Tentukan bond Bond dipole. dipole. Bond dipole. Alright, kamu kena tentukan bond dipole. Betul? Alright. Lepas bond dipole, Dipole moment. lajunya sampai dipole moment dah. Alah, perkataan yang hampa suka tadi mula dengan C. Cancel. Cancel. Nak tengok Ah, cancel ke tak, cancel. kena tengok S. S. Perkataan yang mula dengan S. Symmetry. Symmetry atau tak symmetry. Betul? Symmetrical or non-symmetrical. Okay, sebab kalau nak tengok cancel off ke tak Anis, kamu kena check symmetrical dulu. Baru kamu boleh tengok cancel atau tak. Betul? Cancel off or not. Question mark. Cancel off or not akan bergantung pada bentuk tu symmetry atau tak symmetry. So, bentuk kena datang dulu lah. Lepas tu, barulah dipole moment. Alright, ingat dipole moment termasuk dengan mu, termasuk dengan arrow. Total kan? Total arrow ada ke tak ada? Kalau dia polar, dan arrow berat ke mana? Okay. This is the flow on how to determine polarity. Dan kita sentiasa mula dengan Lewis structure. Make sure Lewis structure kamu dalam bentuk yang betul. Haikal kata check all terminal atom, saya setuju, supaya kita tahu terminal atom berbeza atau tak berbeza, atau sama. Kalau terminal atom semua sama, bermakna electronegativity sama. Betul? Okay. Dan bond dipole. Bond dipole wajib. Macam saya cakap tadi. Tadi saya dah cakap dah. Polarity. Kenapa Miss letak macam ni? Sebab polarity bila kamu nak jawab, kamu kena ada tiga-tiga ni. Kamu suka tak suka, kamu kena ada tiga-tiga ni sebagai jawapan. Alright, tapi sebelum nak letak bond dipole, kamu kena ada semua ni dulu. Lewis structure dah kena betul, baru letak bond dipole. Bond dipole dah letak, tengok boleh cancel off ke tak? Nak tengok boleh cancel off ke tak? Bentuk tu simetri atau tak? Bentuk tu apa? Sebab tu, nak senang, dari awal tadi saya suruh lukis siap-siap. Alright, tak payah buat kerja 2 kali. Lukis dari awal siap-siap, bond dipole letak atas lukisan yang dah betul. Dan kamu tengok simetri ke tak? Dan kamu baru tengok boleh cancel off ke tak? Betul? Then you got dipole moment. Dan this 7 step, okay? This 7 step apply in every single question the moment you see the word polarity. Tak masuk explain lagi sayang. Soalan akan tanya polar atau non-polar. Jangan jawab terus polar atau non-polar. Walaupun 50-50 jangan tembak. Rugi. Okay? Boleh? Question? Yang paling senang, yang kalau dah tahu semua benda pun, yang paling penting macam mana nak jawab lah. Betul? Inilah cara nak jawab. Okay? Explain saya akan bagi terus nanti dalam soalan. Soalan about polarity? Miss, Okay. kita nak tentukan dia non-polar ataupun polar tu dekat step 7 tu lah. Dipole moment tu lah. Ya. Tu tulis Okay, dipole mu moment sama tu dengan total kosong. Nombor 7 tu total lah. Dipole moment tu termasuk dalam polangan dan polar. Kalau aku tak tulis polangan dan polar macam tak sah. Yang tu yang apa ingat. Okay. Yang tu yang apa ingat. Yang lain arrow ke mu ke semua apa lupa dah. Yang ni sepasang weh semua. Semua ni sekali. Okay. Lagi soalan? Sebab selalu yang kita selalu akan jumpa kadang-kadang budak bukan tak buat tahu benda ni. Kamu akan buat. Sebab kalau kamu tak buat, kamu takkan tahu dia polar atau non-polar. Betul? Kamu akan buat. Ataupun kalau yang rasa pandai tu dia tengok. Dan bila soalan polarity, selalu sangat saya dapat, bila saya dapat tu bukan budak saya lah. Saya assume budak saya buat betul lah. Saya dapat college lain punya lah kan. Budak akan selalu hanya jawab polar atau non-polar. Dia tak tulis apa dah. Dia tak ada bond dipole, dia tak tulis benda tu simetri ke tak, dia tak ada mu. Dia tulis je polar molecule, non-polar molecule. That's it.
Padahal kalau polar, dia kena ada mu lah. Non-polar pun kena ada mu lah. Dia kena ada resultant dipole moment lah. Benda tu kena ada lah. Betul? Alright? Kalau hang pergi KFC beli snack plate, orang bagi 2 ketuk ayam je. Hang turun balik kereta, marah dia apa? Betul? Sebab bila aku beli snack plate, aku kena ada air, aku kena ada coleslaw, aku kena ada mashed potato, kena bun, kena ada ayam, baru panggil snack plate. Betul? Same thing. Bila saya minta polarity, saya bukan nak jawapan akhir polar ke tak polar. Saya nak semua benda lah. Okay? Sebab tu saya cakap tadi, dari awal saya cakap dah. Bila soalan tanya polarity, dia takkan pernah, dalam hidup saya, dia tak pernah tanya dipole moment. Faham maksud saya? Dia takkan pernah tanya, label the bond dipole. Dia takkan pernah tanya. Dia akan tanya satu je, polarity. Okay? Make sense? Tolong buat. Kadang-kadang jawapan dah betul, tapi kita tak boleh bagi markah. Sebab hang tak buat apa yang kamu patut buat. Okay? Next thing. Hybridization. Benda yang sangat senang. Sebab saya nak tengok kamu pandai ke tak benda ni. Hari Jumaat nanti kita nak masuk hybridization process. Okay? Hybridization. Dah tengok video pendek tu? I think it's about only 20 minutes plus. And we have how many type of hybridization? Farah? sorry Danish. 5. Ada berapa? 5. 5. And they are? SP. SP lagi? SP square. SP2. SP2. SP3. SP3D. SP3D2. Okay. Setuju kelas? $1 million question. SP4. Wujud atau tak? Huzaini say no, Harisha say no. No. Why, Huzaini? Tak wujud, betul. Dia tak wujud. Dia takkan wujud. Why? Sebab P cuma ada 3 orientation. Because P hanya ada 3 orientation. Saya ajar ni siap-siap sebab saya tak nak nampak ever in my life. Tiap-tiap tahun saya jumpa orang buat. Hampir macam tak pandai mengira 1, 2, 3 tu. So saya bagi tahu siap-siap SP4 tak wujud macam Harisha kata. Ingat tak kamu hanya ada PX, PY, PZ? Ingat tak M kamu hanya boleh jadi -1, 0, +1? Bahasa lagi senang. P kamu ada 3 kotak. Habis cerita. Betul? Sebab apa saya bermain dengan kotak? Sebab SP at the end of the day. Apa maksud SP? SP adalah S tambah P. Betul? Apa maksud SP2? S tambah P tambah P. Setuju? Dan bila SP3 bermakna S tambah P tambah P tambah P. Betul? Dan P saya hanya ada 3 kotak. Saya tak ada lebih dah. Saya tak boleh ada lebih. So bila saya tak boleh ada lebih dan bila P saya dah habis, saya akan bergerak kotak, saya akan ambil kotak siapa? Saya ambil kotak D. Agree? Dan soalan saya, dalam silibus kita, jangan risau, silibus kita tak belajar apa-apa lebih daripada SP3D2. Saya nak tanya je. Logik tak kalau Miss Wong kata SP3D4? Wujud tak? Kenapa wujud pula? Kata tadi tak wujud. Sebab D ada 5 kotak. Sebab D boleh ada 5 kotak. So maksimum yang kita boleh sampai, kita boleh ambil sehingga D5. Betul? Tapi kita tak belajar, jangan risau. Dia wujud tapi kita tak belajar. Okay, kita hanya belajar sampai octahedral di mana kita ambil this thing. Ni adalah cara paling senang yang saya boleh tunjuk. Weh, ni kalau kamu ajar adik tadika, kamu pun dia boleh nampak SP atau SP2 atau hang kira apa weh? Hang kira 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. And that's it. Betul? Dan bila kita kata hybridization, the concept of hybridization sebenarnya adalah apa? Kenapa saya wujud S tambah P? Kenapa wujud benda-benda ni? Apa itu hybridization? Anybody? 2 perkataan je saya nak. Satu perkataan pertama mula dengan M, perkataan kedua mula dengan O. Apa tu hybridization? Mixing orbital. Mixing orbital. Apa itu hybrid? Pernah dengar kereta hybrid, boys? Ghost? Do you know what is hybrid car?
So you only know TikTok. Sebab TikTok tak tunjuk hybrid car tu apa. For God's sake. Do you know what is hybrid car? Yes. What is that, Huzaini? Tell me. Dia minyak, dia enjin dia berfungsi minyak pun boleh, elektrik pun boleh. Dua-dua boleh. Minyak pun boleh, elektrik pun boleh. That is your hybrid car. Betul. So, bila dia hybrid, dia ada dua benda. Dan dia boleh guna dua-dua benda tu. So, apa maksud kita hybridization of orbital? Kita mix the different orbital. Kita tahu orbital yang kita selalu jumpa adalah S, P, D. Betul. Alright, kita ada 1S, kita ada 2S, lepas tu kita boleh ada 2P, lepas tu kita boleh ada, lepas tu P ada 3S, lepas tu kita boleh ada 3P, kita boleh ada 3D and so on, right? So, apa yang kita buat di hybridization, kita tak nak dah 2S, 2P. Kita nak SP. So, kita ambil satu daripada 2S, kita ambil satu daripada 2P, kita gabungkan dia. Dan kalau kamu ingat dulu masa kita lukis, saya nak lukis untuk 2S2, 2P4 katakan. Dan bila Miss Wong lukis 2S, Miss Wong lukis macam ni. And 2P kita lukis like this. Betul? Alright? Dan if you remember bila saya ajar lukis awal-awal itu, saya insist sangat-sangat, 3 kotak ni tak boleh ada gap. Betul tak? Lepas tu saya kata antara 2S dengan 2P wajib ada gap. Ingat ayat-ayat tu? Alright, ingat ayat tu. Soalan saya, kenapa? Gap maksud apa? Tak ada gap maksud apa? Anybody? Anyone? Sebab Ya, betul, dia masuk berlainan orbital. Berlainan orbital? No, lagi. Orbital sama sayang. 2, 2. Bersama energi. Berlainan orbital, yes. Lagi. Kenapa berlainan orbital, Harisha? Danish tadi? Saya nak cakap macam Harshaw lah. Dia lain orbital. Satu S Dia lain orbital. Bila dia lain orbital, ada satu benda lagi lain. Mula dengan E. Electronegativity. Nope. Ataupun, kenapa dia sama? Kenapa tak boleh ada gap? I insist 2P tak boleh ada gap. I insist kalau kita ada 3D nanti, bila kamu lukis 3D 5 kotak tu, tak boleh ada gap. Dia kena duduk sekali. Kenapa? Dia ada gap, different orbital. Harisha dengan Danish kata different orbital. Bila dia different orbital, pada masa yang sama dia melambangkan different energy. Remember what Afbau said? Alright, remember what Afbau said? 2S is a lower energy orbital than 2P, betul? Sebab tu dia ada gap untuk membezakan tenaga mereka. Yang tak ada gap sebab your PX, PY, PZ. Remember saya cakap PX, PY, PZ kita tak boleh nak bezakan diorang. Betul? Sebab apa tak boleh bezakan diorang? Sebab tenaga diorang sama. Dan kat sini, look at the way that I draw my SP. Look at the way that I draw my SP2. Look at the way that I draw my SP3D2. Satu daripada S, 3 daripada P, 2 daripada D. And look at the way that I draw my SP3D2. Ada gap atau tak ada gap? Tak ada gap. Bila tak ada gap, apa maksud dia orang? Same energy. Betul. Tapi padahal, kalau kamu ingat, padahal macam mana dia orang boleh same energy? Sebab asalnya, dia orang mungkin datang daripada 3S. Dia orang mungkin asal datang daripada 3P. Betul? Dan dia orang asal datang daripada 3D. Dan sekarang kenapa tiba-tiba daripada ada gap, tiba-tiba jadi tak ada gap? Simple. Because we do hybrid. It's no longer 3S, it's no longer 3P, it's no longer 3D. Kita tak perlu letak nombor kat depan. Perasan tak? Sepanjang dalam video kamu tak pernah ada nombor kat depan. Sebab apa? Dia tak jadi 2SP dah. Dia tak jadi 3SP3D2. Tak ada 3 dah. Sebab kita dah buang dan kita dah campurkan diorang. Saya ambil satu daripada 3S, 3 daripada 3P dan saya ambil 2 daripada 3D. Saya campurkan diorang, saya jadikan diorang benda yang baru dan sama. So this is what we call hybridization. All this is a new
Oops, sorry. All this is a new set of orbital. They are new set of orbital. Diorang benda baru, satu pasangan yang baru, satu kumpulan yang baru, di mana tenaga diorang sama. Alright, kita ambil satu dari S yang berbeza tadi, 3S, 3P, 3D, kita ambil, kita campurkan diorang, jadi benda baru. Dan bila benda baru, boleh tak Miss Wong panggil lagi dia 3S? Tak boleh. 3S tak wujud dah. The moment kita dah campurkan dia, 3S tak wujud dah. The moment saya dah campurkan dia, 3P tak wujud dah. Alright, the moment kita dah ambil dan campurkan dia, 3D tak wujud dah. Make sense? Okay, so diorang, what I'm trying to tell you over here, yes, they are mixing orbital. They are mixing orbital to form a new set of orbital. Bila kita benda lama, kita ambil, kita campur, kita hasilkan benda baru, benda lama tu tak wujud dah. Okay, yang tu yang penting. Benda lama tak wujud dah. Tak ada 3S dah sayang. Lupakan benda tu dah. Okay, make sense? Question? Alright. So that is your hybrid. Kita akan banyak menggunakan hybrid ni. Kita akan banyak menggunakan orbital diagram ni. So bila kamu lukis orbital diagram, cara lukis masih sama. Bilangan kotak akan melambangkan kamu ambil daripada siapa. Alright, cara nak label tetap sama. Make sure dia tak ada gap. Antara setiap kotak tak ada gap. Cara label SP. SP2 di bawah, make sure tak ada nombor kat depan. Tak boleh ada nombor kat depan sebab dia benda baru. Okay. Dan make sure tak ada gap. Kenapa 5 kotak? Kenapa 6 kotak? Sebab 1 dari S, 3 daripada P, 2 daripada D. Dan tak ada gap, cara label. Nampak? Okay. Cara tulis, cara label semua ni sama. Hari Jumaat nanti kita akan banyak bermain dengan benda ni. Okay. Hari Jumaat nanti kita bermain dengan benda ni. Hari ni, kita hanya nak pasal, saya hanya nak tahu dia SP, SP2, SP3 and so on sahaja. Kita tak bermain lagi dengan benda tu. Macam mana nak tentukan hybridization? Sama, step 1, apa yang kamu kena ada? Anyone? Correct Lewis structure. Correct Lewis structure. Lepas tu? Orang lain? Determine electron domain. Perfect. Saya nak electron domain. Betul? Daripada electron domain? Next. Next. Lepas tu? Hybrid. Betul. That's it. Walaupun that's it sayang, tapi ni masih bergantung pada, and that is the reason why kenapa saya still guna kertas yang sama, structure yang sama untuk still ajar benda yang sama. Saya nak kamu nampak kamu still kena mula dengan Lewis structure. Okay? Dan bayangkan Lewis structure kamu salah, you are done. Okay? Dan sangat-sangat senang. Kita ada macam, tadi siapa cakap, ada 5 je hybridization. So, kalau electron domain, kamu adalah 2. Okay, dia bergantung pada electron domain lah yang kamu kira. Kalau electron domain adalah 2, dia jadi SP. Kalau electron domain 3, dia jadi SP2. Kalau electron domain 4, dia jadi SP3. Kalau electron domain 5, dia jadi SP3D. Betul? 6, dia jadi SP3D2. Agree? Dan tak ada apa yang susah pun. Tak payah hafal pun. SP. 2 bermakna S tambah P. 1, 2. 2. 3. 1, 2, 3. Betul? Alright? Bermakna dia adalah 3 bermakna dia ada 3 kotak. 3 kotak bermakna sentiasa mula dengan S. SPP. 4 bermakna dia ada 4 kotak. So 4 kotak kamu datang dari siapa? S, P, P, P. 5 kotak. So bila dia ada 5 kotak, 5 kotak tu S, 3 je P. Sebab tu saya tanya P boleh ada 4 tak? Alright, P tak boleh ada 4. D. Habis? So jujur lah, tak payah hafal pun. Apa yang kira 1, 2, 3 je paling banyak pun. That's it. Okay, easy. Ada masalah hybridization? Good. Simple, sangat simple. So first thing, untuk setiap molekul, saya mungkin tak dan nak bincang setiap satu molekul, saya akan cuba sebanyak yang saya boleh.
explanation polarity akan jatuh kat sini. So kalau yang saya bagi explain tu salahlah, yang saya tak bagi tu buat sendiri. Untuk setiap satu soalan kita akan bincang polarity, kita akan bincang hybridization. Okay? Saya bincang dulu yang senang-senang sikit bagi kamu warm up. Nanti kalau ada structure yang nak saya bincang, bagi tahu. Okay? Kita try a few dulu. So first thing, kalau soalan tanya polarity dan saya akan bermula dengan total valence electron macam biasa, kita akan lukis Lewis structure macam biasa. Dan disebabkan saya dah tahu jawapan, so Lewis structure saya dah dalam bentuk yang betul. Make sure at the end of the day, kamu ada Lewis structure yang bentuk sama seperti trigonal planar. Okay? Daripada electron domain, saya dapat bond angle, molecular geometry, trigonal planar. So, if the question asking for polarity di mana yang kamu patut dah buat, let's check. Benda yang kamu patut ada, kena ada bond dipole daripada boron kepada chlorine. Sebab chlorine lebih elektronegatif. Setuju? Dan molekul ni, saya rasa semua setuju kot, non-polar. Hai Isma. Good morning, Isma. Awak duduk kat tepi poolside tengah makan all day breakfast. Line kamu problem, so duduk kat hotel. Duduk kat Cameron bah. Babi ah, Langkawi, Miss. Langkawi line okey weh. Cameron je line teruk. Dia kalau Langkawi tu dia line okey sikit. Tempat Mahathir kot weh. Siapa berani bagi internet buruk teruk. Hang mana ni? Cuba kalau Mahathir pergi duduk kat Cameron. Line kat Cameron pun jadi elok tiba-tiba. Babi ah. Aku berhenti kat mana weh? Bond dipole. Polar atau non-polar? Non-polar. Apa ni teruk betul pangan? Non-polar. Dan whenever saya kata non-polar, mu sama dengan kosong. So, kalau soalan tanya polarity sahaja, dia tak tanya explain. Dia tak tanya explain polarity saja, ni jawapan yang kamu kena ada. Tiga benda warna merah tersebut. Okay? Dan kalau soalan minta explain, saya yang untuk non-polar ni, saya nak explain sekali je kot, senang je. Okay? Cara nak explain, tak susah. Tak payah buat benda pelik-pelik, tak payah tulis ayat pelik-pelik, kamu explain apa yang kamu buat tadi. Benda pertama yang kita buat adalah bond dipole. Betul? Tulis balik bond dipole tu. So, apa yang kamu buat, kenapa bond dipole tu adalah polar? Tulis. Bond between, kena tulis between siapa? Between boron and chlorine are polar. Semua ikatan yang polar sebab satu je. Because chlorine is more electronegative. Kalau ikatan tersebut adalah polar ataupun kamu ada bond dipole, bagi tahu sahaja siapa more electronegative. Dan kamu mesti akan tahu dah sebab arrow kamu dah ada. Dia ke arah siapa? Orang tu lah more electronegative. Right? Okay, tu benda pertama kita buat. Selepas benda pertama kita buat, kalau kamu ingat flow tadi. Bond dipole dah selesai, kita tengok simetri atau tak simetri, cancel off atau tak. So, kita bergerak balik. Bentuk dia simetri atau tak. Tulis balik. Sayang, benda ni dah ada tau. Trigonal planar. Trigonal planar adalah bentuk simetri atau tak? Simetri lah. Bond angle 120, betul? Alright, benda yang sama rata. So, dia simetri. Tulis je lah. Trigonal planar is a symmetrical shape. Benda yang kamu dah ada. Okay. Lepas simetri, tadi kita kata nak tulis cancel off. So, soalan saya selalu, budak selalu akan tulis cancel off. Apa yang cancel off sekarang? Tadi saya dah tanya banyak kali, apa yang cancel off sekarang? Bond dipole. Bond dipole, therefore. Alright. Bond dipole can cancel off each other. Alright. Jawapan akhir. BCl3 is a non-polar molecule. Mu equals to 0. Ada tulis ayat belik-belik?
Tak payah tunjuk ayat pelik-pelik weh. Nanti English hebat-hebat tu simpan kat muat nanti. Kat sini, apa yang kamu buat tadi? Flow yang saya bagi tadi. Lewis structure dah ada bermula daripada bond dipole. Check bond dipole. Explain bond dipole. Explain symmetricality. Explain cancel off ke tak. Kalau tak cancel off, nanti kita akan bagi ayat yang tak cancel off tu. Lepas tu at the end, pola ke non-pola. Habis. Apa yang susah? Tak ada susah apa. Hang tulis benda yang hang buat je tadi. Cuma buat dalam ayat. That's it. Okay. And kalau kamu perasan, topik 4 sehingga sekarang, ni first time kita jumpa boleh explain. So kalau dia nak tanya explain, inilah tempat yang dia akan tanya. Okay. So far sebelum ni hang kira total valence electron, Lewis structure, electron domain, basic shape, tak ada benda boleh explain, betul? Alright. So ni adalah antara tempat yang dia boleh explain. Okay. So next. Kat sini pun senang, kalau ada yang tak faham stop lah, sebab kalau yang saya rasa senang ni even dalam video saya pun ada, dalam buku saya pun ada, dan nota pun ada, benda yang sangat senang. So carbon antar dengan oksigen mesti bergerak kepada oksigen lah. Okay, letak atas boleh, letak bawah boleh, tak kisah. So over here sekali lagi dia akan jadi non-polar molecule di mana mu akan sama dengan kosong. Setuju? Alright. Oh, by the way tadi tertinggal. Ni nak sambung sikit. Hybridization. Isma line tak okey sampai tak boleh buka mic. Tak apalah. Aina. Yes, Miss. Dia punya hybridization SP. SP. Setuju? Senang kan? Alright. Senang sangat. Kalau 3 kan? Soalan tadi BCl3. Hybridization. SP2. SP2. Ada masalah nak tentukan hybridization? Tutup mata boleh buat electron domain dah betul. Soalan ni. Polar atau non-polar? Polar? Non-polar? Aina raise hand, raise hand. Saya rasa saya ada cakap dalam video tu. Tengok tak video? Sayang. Ingat tak saya cakap awal tadi? First thing saya cakap dalam polarity, kita cerita pasal apa? Electronegativity. Kita cerita pasal distribution of electron yang tak diagih sama rata. Uneven distribution of electron. Betul? Dan sayang, kenapa benda tu jadi ion? Benda tu jadi ion sebab elektron diterima atau dibuang. Benda tu jadi positif sekarang, CH3 positif. Kenapa dia jadi positif? Sebab elektron saya dah kena ambil. Betul? Ion tu dari awal, ion tu adalah elektron dia dah memang tak sama rata. Sama ada dibuang atau diterima. Tak kisah, positif atau negatif pun, elektron saya sekarang dah kena ambil atau kena buang. Dia takkan jadi sama rata dah. Betul? So, semua ion, tak kisah cation ion atau anion, positive charge atau negative charge, semua ion akan patutnya adalah polar molecule. Faham? Boleh? Soalan? Setuju tak? Okay? Kira bond dipole dia does not cancel off each other. Kat sini biasanya dia soalan ion sepatutnya dia tak boleh tanya dah polarity. Tapi kalau dia tanya juga, bond dipole kat sini adalah non-polar. Bond between carbon and hydrogen are non-polar. Sebab apa? Similar electronegativity. Because similar electronegativity. Thank you. Okay. Dan tak perlu cakap cancel off atau apa. Just cakap CH3 positive is a cation by removing electron. So straight away, CH3 positive is a polar molecule. Okay, tak perlu cerita yang tu dah. Biasanya soalan macam ni dia takkan tanya
dia explain. Biasanya dia takkan tanya, tapi alang-alang sebab Zaini dah tanya, so saya jawab je lah. Okay. So CH3 plus is a polar molecule. Oh, by the way, mu not equals to 0. Okay. Soalan. Saya ingat ya, ion adalah antara soalan yang dia akan trick kamu. Tapi ion adalah antara soalan yang sebenarnya senang. Sebab dia mesti polar molecule. Alright? Boleh? Okay, banyak lagi kita nak bergerak. Can I move on? Okay. Alright, yang ni, polar atau non-polar? Yang ni pun senang. CO3 2 minus. Polar molecule. Polar molecule, mu tak sama dengan kosong. Betul? Alright, ion pun sama, polar molecule, mu tak sama dengan kosong. Saya malas dah nak cerita yang ni. Alright, ion tu saya tak cerita dah kat sini. Okay, yang ni. Yang ni kita dah cerita tadi. So, saya nak guna soalan ni untuk explain. Soalan tadi saya explain untuk yang non-polar. Yang ni saya nak explain untuk yang polar dan pegang lone pair. So, antara P dengan H, saya dah bagi tahu P dengan H, bond dipole adalah tak ada. Bond adalah non-polar. So, siapa yang dah buat dan kamu letak arrow, tolong ubah balik. Okay, dia tak ada arrow, betul? Arrow yang kamu boleh ada hanya adalah untuk lone pair. Setuju? Dan saya rasa semua setuju bahawa dia adalah polar molecule. Okay. Polar molecule, mu tak sama dengan kosong. Kita nak explain. Sayang, polarity ni kalau nampak kamu akan nampak. Kalau kamu tak nampak, kamu kena bagi tahu kat saya kenapa dia polar tu, kamu kena tanya. Alright? Siapa-siapa yang tak faham tu bagi tahu je. Tanya je. Kenapa dia polar Miss Wang? Saya boleh jawab. Alright? Dia sebab kalau student tu dia dah nampak, dia memang akan nampak dah. Yang tak nampak tu yang akan jadi problem. So, tanya. Okay? So, make sure tanya kalau ada apa-apa tak faham. So, tadi saya bermula dengan soalan, ikatan saya adalah polar atau tak? Sama. Kita still mula dengan bond. Bond between phosphorus and hydrogen. Dan kenapa saya suka letak bond between siapa? Sebab kita ada keadaan di mana terminal atom berbeza. Betul? So, bila terminal atom berbeza, kita ada jenis ikatan yang berbeza. So, make sure tulis antara siapa sekarang. Bond between phosphorus and hydrogen are non-polar. Ikatan adalah non-polar seperti Dennis cakap tadi because similar electronegativity. Habis ya? Tak payah cakap apa dah? Habis ya? Dia non-polar. Sebab tu dia tak ada arrow atas tu. Okay? Slightly different over here. Kamu kena mention kehadiran lone pair. Tak payah mention apa pun. Just cakap central atom pegang berapa lone pair. So, tulis sahaja phosphorus, central atom. Kenapa sentiasa central atom? Sebab terminal atom selalu pegang lone pair. Dan kita tak nak tengok lone pair terminal atom. Okay? So, phosphorus, central atom has one lone pair. That's it. Bagi tahu kehadiran lone pair. Okay? Bila bagi tahu kehadiran lone pair, kita akan sambung kepada bentuk dia sekarang. Symmetry atau not symmetry? Trigonal planar, kaki ayam. Lepas tu ditolak dengan lone pair, bond angle kurang daripada 109.5. Symmetry atau tak symmetry? Tak symmetry lah. Betul. So, tulis je. Macam tadi. Benda yang sama. Still macam tadi. Trigonal pyramidal. pH3 is non-symmetry. Alright, bagi a few bentuk of ayat macam mana kamu nak tulis tak kisah, tapi flow dia sama. Okay? Dan bila dia non-symmetry, bond dipole tak boleh tulis bond dipole sebab bond dipole tak ada. Perasan tak? Bond dipole kamu tak ada sekarang. Kita tak ada bond dipole. So, apa yang boleh tulis? Lone pair. Siapa yang menyebabkan dia polar molecule? Lone pair. Lone pair cannot cancel off others. Okay? Sebab tak boleh mention bond dipole. Bond dipole tak wujud sayang. Bond dipole tak wujud. Ikatan adalah non-polar. So, lone pair cannot cancel off others. That's why pH3
is a polar molecule. Mu tak sama dengan kosong. Ada masalah? Alright, and I'm trying to make the explanation as simple as possible. Tak ada apa benda yang fancy-fancy. Masih dalam point form. Masih ikut flow apa yang kamu buat. Dan saya tak pernah expect kamu tulis benda yang kamu tak buat. Macam mana kamu tentukan dia, apa yang kamu ada atas restructure, yang tu kamu tulis balik. That's it. Okay? Adakah jawapan saya lengkap sekarang? Berbanding dengan jawapan atas kertas kamu, apa yang saya tertinggal? Ada satu benda saya tertinggal dan tak ada siapa mention tadi. Bila dia polar molecule, apa lagi yang kita kena ada? Bila dia polar molecule, apa lagi yang kita kena ada? Net dipole moment. Net dipole, your resultant dipole moment. Betul? Dan untuk soalan kita ni, net dipole, kamu ke atas, bawah, kiri, kanan, barat daya, barat laut, timur laut, so whatsoever. Kalau ikut lukisan saya kat depan, resultant dipole moment ataupun net dipole moment ke atas. Setuju? Tapi kalau lukisan, katakan Huzaini tiba-tiba tutup webcam, so saya guna nama dia lah. Katakan kalau kalau trigonal piramida Huzaini lukis like this. Di mana lone pair dia duduk sini. Masih trigonal piramida? Nampak? Masih trigonal piramida? Dan lone pair kamu akan ke sini lah. Betul? So net dipole, your resultant dipole moment ke mana? Thank you pada jari-jari yang menunjuk. Setuju? And what I'm trying to show you over here, lukisan kamu akan berbeza dengan saya. So jangan salin jawapan saya buta-buta. Okay? Jawapan kamu, resultant dipole moment kamu akan 100% bergantung pada kamu lukis bentuk dia macam mana. Okay? Dan tak salah. So kalau keluar dewan exam nanti, adakah itu bermakna kamu ambil exam di college? Saya cukup kagum dengan orang yang tak nak balik college tapi dia berjalan satu Malaysia. Oh, PM kata boleh rentas negeri or whatsoever. So kamu pun travel satu Malaysia. Jam ni. Cameron jam, Genting jam whatsoever. Kamu pun travel satu Malaysia tapi bila orang suruh balik college tak boleh, takut COVID. Oh, KMPP je ada COVID lah ni. Amboi. Come on, cut the bullshit, man. I'm sorry. I mean, cut it off. Sorry. Takut optimism. Sorry, but yes or no? Orang yang tak nak balik college itulah orang yang akan jalan merata. Orang yang sama. Tak nak balik college. Takutlah bagi tahu kat HCP takut COVID. Tapi pada masa yang sama nampak dia check in kat Cameron Highland. Amboi, you think what? Come on guys, you can do better than that. A lot better. Like I say, we are still back to your choice, but make a wise one. Okay? Semua orang takut, yes, saya pun takut. Okay, saya pun tak balik jumpa mak saya lagi. But, you know, we need to make something right. Okay? Dan saya tak tahu kamu risau ke tak. Mungkin kamu excited nak exam online. Tapi pengalaman saya sebagai pensyarah dan pengalaman saya sebagai pelajar, exam online adalah benda yang saya paling tak nak. It's horrible. Alright? Horrible as in not to mention your technical problem. Okay, yang tu satu isu yang saya rasa kita tak boleh nak selesaikan. Dia internet rumah aku teruk, aku nak buat apa? Betul? Fine. Trust me.
Kalau exam online, soalan akan susah. Trust me. Pengalaman saya sebagai pensyarah bila kita kena buat soalan untuk online, dan pengalaman saya sebagai student bila pensyarah saya kata exam online, I'm like, ataupun open book test, I'm like, shit. Teruk. So dalam banyak-banyak benda saya rasa, yang tu saya tak tahu sekarang. Saya tak tahu bahagian buat macam mana, saya tak tahu orang atas buat macam mana, tapi pengalaman saya sebagai pensyarah dan juga sebagai pelajar. Open book test and online test is the worst thing ever happened in my life. Result saya teruk sebab yang tu open book test. Teruk weh. Hang ada buku pun hang tak tahu jawapan duk mana. Tak ada maknanya. Dan soalan susah gila tak gaban. Faham tak? Okay? Memang teruk. So, I think that is the last thing that you want to wish for. Really. Okay? Alright. Over here. Hybridization. Just very quickly. Electron domain 5. So, hybridization. Anis? SP3D. SP3D. Good. So over here, polar or non-polar, Anis? Non-polar. Non-polar molecule. Mu sama dengan? Mu sama dengan mu tak sama dengan kosong. Mu tak sama dengan kosong. Mu sama dengan kosong. Mu sama dengan kosong ke tak sama? Sama-sama. Sama. Bukan tak sama ke? Sama. Okay. So, the bond dipole jangan tinggal. Alright, walaupun saya tanya dulu polar atau non-polar, jangan tinggal. Dia adalah bond dipole kena ada. Semua benda ni jadi non-polar sebab dia symmetrical. Dia adalah trigonal bipyramidal. Terminal atom sama macam Haikal cakap. So, dia boleh cancel off each other. Okay, soalan senang ni saya tak explain lah. Yang ni kita nak tengok next. Benda ni, polar atau non-polar? Zaini? Oh, tadi kita duduk cakap orang melancong saya Isma duduk hotel ni. Alright, Huzaini? Polar. Polar. Huzaini say polar. Anybody else? Harisha? Saya tulis non-polar. Harisha tulis non-polar. So, siapa kata polar? Huzaini? Tak jadi dah polar hang? Okay. Kebetulan ada. If you remember, this thing coming from an octahedron. Betul? Look at the basic shape yang saya ada. Ada on the screen. Basic shape adalah octahedron sebab elektron domain 6. By the way, elektron domain 6. Hybridization? Danish? SP3D2. SP3D2. That is your hybridization. That is your basic shape of your octahedron, if you remember. Segi 4 anda. Alright, dan juga atas. Betul? That is your octahedron. Masalah wujud dalam octahedron adalah kita ada 2 lone pair. So, saya ganti 2 ikatan dengan lone pair. Lone pair pertama, and I told you that dalam octahedron, bila ada 2 lone pair kena bertentangan 180. Remember that sentence? Okay. So, kamu pun wujudlah satu benda like this. And nama benda ni kita panggil square planar. Dan kenapa square planar? Sebab dia akan duduk atas sata flat. Agree? Alright? Square planar. Dan sekarang isu dia adalah dia ada lone pair. Selalunya, most of the time, bila dia ada lone pair, dia jadi polar. Betul Zaini? Yang tu duduk dalam otak kamu. Selalu kamu akan fikir, oh, bila central atom ada lone pair, dia akan jadi polar. Tak. Depends on central atom dia duduk mana. Saya ada 2 central atom. Okay? Bila kamu ada 2 central atom, dan 2 central atom kamu duduk bertentangan arah. 2 lone pair. Sorry, ada 2 lone pair, bukan central atom. Kamu ada 2 lone pair duduk atas central atom yang sama. Thank you. Lone pair pertama, yang atas, akan tolak ikatan-ikatan saya ke bawah. Betul? Repulsion. Lone pair, bonding pair, repulsion. So, dia akan tolak. Tapi sayang, pada masa yang sama,
saya ada lone pair kat bawah. Lone pair bawah pula tolak. Tadi yang tolak bawah, sekarang dia tolak naik balik. So bila dua-dua pun tolak pada masa yang sama, dia akan jadi flat lah. Betul? Dan dua-dua sama kuat. Tolak sama kuat. Apa jadi? Lone pair cancel off each other. Betul? In this case, lone pair boleh cancel off each other. Your terminal atom fluorine dengan fluorine semua duduk dalam segi 4 tepat. Saya rasa sangat jelas. Simetri tak? Cancel off tak? Betul? Lone pair boleh cancel off. Lone pair atas bawah boleh cancel off. Bond dipole 4 ni boleh cancel off. Huzaini, one more time. Polar atau non-polar? Non-polar. Non-polar. So, what I'm trying to show you over here, guys, bila dia ada lone pair di central atom, dia tak semestinya polar. Dia sangat bergantung pada dia adalah bentuk apa. Lone pair masih ke arah lone pair. Masih of course kepada fluorine, sayang, FON, fluorine paling elektronegatif. Betul? Alright. Over here, dia akan jadi non-polar molecule. Dan seperti yang kita tahu, bila dia non-polar molecule, kita akan dapat mu sama dengan kosong dan tak perlu ada net dipole. Tak boleh ada net dipole sebab semua dah cancel off. Right? So, very quickly, how the explanation will sound like. Explanation masih balik kepada bond. Bond between central atom semua sama, terminal atom semua sama, xenon and F are polar. Kenapa polar? Because fluorine are more electronegative. Setuju ayat pertama saya? Okay. Tadi kita dah bincang ada yang ada lone pair. So next, bila ada lone pair, Haikal, ayat kedua. Bagi tahu dia ada berapa lone pair. So dia ada berapa hang baca? Bagi tahu dia ada berapa lone pair. SE has 2 lone pair. Xenon central atom. Okay. Have 2 lone pair. Okay. Next. Lepas tu. Farah, ayat ketiga. Apa yang Farah akan tulis sebagai ayat ketiga? Dia punya shape dia. So shape dia apa? Square planar. So Square planar. XE F4 asymmetrical. is symmetrical. I hope just now I show you that they are symmetrical. Okay, dan saya harap kamu nampak. Square planar is symmetrical. Ayat keempat, Arisha. Lone pair dia boleh cancel off each other. Lagi, selain lone pair. Selain lone pair. Siapa lagi soalan ni ada apa? Bond dipole SE dengan Bond dipole pun akan cancel off each other. Betul? Alright, so over here, dua-dua kena tulis. Lone pair and bond dipole sebab soalan ni ada dua-dua. So tengok pada soalan. Lone pair and bond dipole can cancel off each other. Sebab itulah XE F4 is non-polar molecule. Mu sama dengan kosong. Kita dah explain 3-4 soalan dah. So saya harap kamu nampak flow explanation tu macam mana. Danish soalan? Tak. Okay. So saya harap kamu nampak flow dia dan saya tak penat. Macam biasa soalan explanation saya tahu student tak suka. Dan bila datang soalan explanation saya dah cuba buat sesimpel yang saya boleh, seringkas yang saya boleh dan guna cara yang sama. Supaya hang ingat satu cara tak payah tulis ayat fancy-fancy.
Betul? Alright? Boleh? Dan sayang, semua benda yang ada ni sebenarnya kita dah ada kat sini. Benda tu kamu dah nampak dah. Kamu cuma tulis balik je. Alright? So, bila ada lone pair, benda antara soalan yang saya ada bincang dengan satu lagi IF3, XEF3, antara yang saya nak bincang adalah bila kamu ada lone pair pada central atom, dia tak semestinya polar molecule. Alright, Huzaini? Okay. So, T-shape. So, over here, let's very quickly go through your T-shape for a bit. Hybridization, can I quickly have the hybridization? Sarah, kucing kamu nak jawab maybe? SP3D. SP3D. Bila elektron domain adalah 5, hybridization adalah SP3D. Jujur, sangat jujur. Ada masalah hybridization? Setakat ni yang senang? Tak ada ya, sebab hari Jumaat saya akan bergerak terus dari situ. Untuk saya benda ni sangat senang dengan syarat kamu dah mahir this one. Hybridization just a flick of finger. Easier than a flick of finger. Alright, ni pun tak tentu semua orang buat boleh ada bunyi. Okay? So, you have that. Betul Sabrina? Sabrina buat tak ada bunyi. Kesiannya. Okay. Where we are? Okay, next. T-shape Miss Wong, saya cuba rotate T-shape saya sebanyak rotation yang saya boleh. Tadi T-shape saya dalam bentuk like this. So, T-shape saya sekarang saya buat dia macam ni. Betul? Sebab saya nak bagi kamu nampak T-shape yang berbeza dan bila kamu tunjuk bond dipole, chlorine, fluorine, of course kepada fluorine. Dan macam saya cakap untuk T-shape tadi, benda ni datang daripada trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal kita sekarang like this. So looking at the lone pair, tempat ni yang diganti dengan lone pair. Tempat ni yang diganti dengan lone pair. So lone pair, bond dipole kamu ke arah terbuka like that. Nampak? Boleh? Better? Okay. So, over here, polar atau non-polar? Soalan saya. Huzaini salah jawab tadi 2 kali. So Huzaini sekarang. Polar atau non-polar? Polar. Polar. Bila polar, mu? Tak sama dengan kosong. Mu tak sama dengan kosong. Apa lagi yang kamu kena ada kat sini? Kalau dia polar molecule. Bond dipole. Bond dipole dah ada? Dipole moment. Ada dah. Cancel off tu. Cancel off. Tak ada. Macam mana boleh cancel off shadow kalau dia dah polar? Come on, what else do you need? Tadi saya dah cakap dah. Kena ada bond dipole, kena ada arrow, kena ada polar, dia mu tak sama dengan kosong. Ada satu lagi. Kalau dia polar, dia kena ada satu lagi. Yang lain dia. Ada 2 nama. Satu boleh panggil start dengan N. Saya rasa Sabrina guna yang tadi. Satu lagi saya guna R. Mula dengan R. Net. Oh, dipole Arrow ni moment. kena ada weh. Arrow ni kena ada. Arrow total tu kena ada. Whenever you say that is a polar molecule, bermakna dia ada berat ke sebelah. Macam saya cakap, dia polar sebab dia tak boleh cancel off, betul? Alright, your bond dipole tak boleh cancel off, your lone pair tak boleh cancel off sebab tu dia ada polar molecule. Dan bila dia polar, dia akan ada berat ke sebelah lah. Alright? So, kamu kena tunjuklah dia berat ke mana. Oh, dipole moment dengan net dipole moment tak sama. Sama. Tapi kena ada lah. Sama tu kena ada lah. Arrow kamu tak ada. Oh, okay. So, soalan saya, according to my drawing on the screen, net dipole moment kamu ataupun resultant dipole moment kamu ataupun dipole moment kamu Huzaini ke arah mana?
senang bagi pilihan. Ke arah lone pair atau ke arah fluorine? Fluorine. Kenapa ke arah fluorine? Sebab fluorine lebih elektronegatif. Okay, kalau nak compare lone pair dengan fluorine, lone pair tarik lagi kuat. Okay. Kalau nak compare lagi, saya ada soalan yang saya boleh tunjuk. Kalau dua lone pair dengan dua fluorine, siapa menang? Lone pair menang. Sayang, lone pair tu adalah elektron yang tak kongsi dengan siapa-siapa. Hang bayangkan aku ada elektron, aku ada duit kat situ, tapi duit tu aku punya dan aku tak kongsi dengan siapa-siapa. Berbanding dengan hang ada duit tapi akaun tu hang share dengan mak hang. Siapa lagi gaya? Lone pair. Betul? Tapi sekarang masalah dia adalah lone pair lagi kaya, lone pair lagi kuat. But lone pair ada 2 je. Fluorine ada 3. Alright? Fluorine menang bukan sebab fluorine kuat. Fluorine menang sebab fluorine banyak. Dan dia akan ke arah fluorine. Your resultant dipole moment adalah ke arah fluorine. Kenapa ke arah fluorine? Sayang, ingat tak T-shape dia? T-shape dia tak sama rata. Betul tak? T-shape dia tak sama rata. T-shape dia bukan exactly T90 degree. Ingat tak T-shape dia adalah less than 90 degree. Dia ada sengit sikit. Betul? So, bila saya ada fluorine, semua adalah ke arah bawah ni, ke arah fluorine ni. Kalau untuk lukisan on the screen, dia adalah macam ni. So, semua akan ke arah fluorine. Nampak? Okay? Semua akan ke arah fluorine. Bukan sebab fluorine lebih kuat. Cuma sebab fluorine lebih banyak. Boleh? Soalan? Boleh. Sayang, resultant dipole moment, arrow hujung tu jangan tinggal. Whenever dia adalah polar molecule, kamu kena tunjuk dia berat ke arah mana. Siapa menang pada elektron. Okay? Alright. Okay, saya ada setengah jam lagi. Ada soalan apa-apa nak tanya? Sebelum tu saya nak tengok soalan satu lagi. Ni. Soalan kita cerita pasal trigonal piramida daripada T-shape and so on. So this one, soalan saya, polar atau non-polar? Anybody? Open question? Kamu rasa polar atau non-polar? Danish? Soalan mana? XEF2. Soalan mana sayang? Ada kat dalam 35 tu ada XEF2. Soalan mana saya, saya tak copy soalan pula. Dah jumpa. Soalan 4 exercise 4 point. Dah jumpa. Dah jumpa dah, Danish. Kamu tanya aku soalan mana aku tak ingat Aku tahu ada je soalan ni. XEF2 jumpa dah, Danish. So, polar or non-polar? Tak non-polar. Non-polar. So, kalau non-polar mu? Equal to 0. Mu equals to 0. Kita tengok sikit bond dipole. Xenon dengan fluorine macam biasa, fluorine mesti menang lah. Alright? Fluorine mesti menang. Saya still nak tunjuk kepada arrow lone pair. Sayang, arrow lone pair datang daripada trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal kalau ikut lukisan saya look something like this. 3 kawasan ini yang diganti dengan lone pair. Ingat kenapa diganti dengan lone pair? Sebab bond angle yang lebih luas, minimum repulsion. Remember that? Alright. Bond angle 120 darjah, so minimum repulsion kita ganti kat situ. So arrow untuk lone pair pun kena ikut bentuk segitiga tersebut. Nampak tak? Segitiganya. Okay? Boleh? So sekarang, Danish kata non-polar. Dan soalan saya, kenapa dia jadi non-polar, Danish? Kenapa dia boleh jadi non-polar? Padahal dia ada lone pair. Lone pair dia tu boleh cancel off each other. Sebab lone pair dia boleh cancel off each other. Saya ganti lone pair saya dengan benda yang besar sebab saya nak tunjuk segitiganya. So lone pair saya sekarang duduk dalam keadaan macam ni. Betul? Dan bila lone pair kita duduk dalam keadaan macam ni sayang,
Lone pair duduk dalam bond angle 120, 120, 120. Dia tolak, betul. Dia akan tolak tak? Dia akan repel. Dia akan repel. Tapi kalau yang atas segitiga ni tolak ke kiri sikit. Dia tolak ke kiri. Yang kiri tolak ke kanan. Yang ni tolak balik. Betul. Dia keep on tolak dan sama kuat. So dia akan jadi cancel off each other. Lone pair akan cancel off each other. Satu hal. So selesai lone pair tu. Saya ganti balik dengan keadaan lone pair saya. So that is my lone pair. Kamu nampak dah lone pair kamu cancel off each other. Okay, semua setuju lone pair segitiga ni cancel off each other. Oops. Alright. Okay, segitiga ni cancel off each other. So saya ada dua lagi yang duduk 180 degree. Pertama, segitiga tu. Segitiga lone pair kamu. Yang ni 180 darjah. Konsep yang sama. Lone pair kamu cancel off each other. Okay? Lone pair kamu akan tolak dia. Betul? Lone pair tolak dia. Tapi lone pair ni pun tolak dia. Pada masa yang sama dia tolak. Betul? Sebab tu dia jadi 180 darjah linear. Nampak? Dan bila dia adalah linear sayang, linear straight. So saya ada fluorine di hujung, fluorine di hujung. Tarik sama kuat, tarik sama kuat. Cancel off each other. Right? So bila dia linear, okay, dia ada lone pair. Yes, dia ada lone pair. Tapi dia tetap adalah non-polar. Reason yang sama. Sebab bond dipole cancel off each other in the symmetrical shape. Lone pair also cancel off each other. So dia akan jadi non-polar. Walaupun dia ada lone pair. Boleh? Okay. Soalan? Miss, Yes. boleh tak saya assume bond angle tu kan, kalau dia sama dengan saya assume as non-polar. Kalau dia ada macam lambang inequality macam less than tu polar. Tak boleh sebab next soalan yang saya nak bincang adalah this one. Sorry saya akan lompat-lompat, so Danish hang kena cari soalan yang aku nak bincang ni. Sebab next soalan yang saya nak bincang this one. Okay, ataupun apa, saya guna balik, tak payah usik, apa lagi. Saya guna balik soalan ni. Tapi saya ubah. Let's say Zaini. Exactly the same question. Similar question. Nampak beza dia? Dia masih adalah linear. Setuju Zaini? Dia masih adalah bond angle 180. Tapi soalan saya, adakah dia non-polar? Kenapa No. dia jadi tak pula? Sebab terminal atom dia different. Yes. Terminal atom dia berbeza. Nampak? Kamu ada kehadiran bentuk yang sama linear. Kalau ikut cara yang Huzaini cakap tadi, dia kena jadi non-polar. Dan dia tak boleh jadi non-polar kat sini sebab apa? Betul. Bond dipole ada. Bond dipole ada. Ke arah yang bertentangan. Yes. Tetapi daya tarikan berbeza. Electronegativity berbeza. Fluorine more electronegative. Betul? So benda ni akan jadi polar molecule. Alright, benda ni akan jadi polar molecule. Mu tak sama dengan kosong. Dan sayang, macam biasa, bila dia ada polar molecule, bermakna dia kena ada net dipole. Dia kena ada resultant dipole moment. Betul? Ke arah siapa? Open question. Rasa-rasa ke arah siapa? F. F. Kenapa Aina? Sebab F lebih elektronegatif. Sebab F lebih elektronegatif. Nampak? Boleh? Boleh? Soalan? Okay. Boleh? Okay. Next. Dan saya nak bincang. Ion semua tak payah bincang. Ion tak payah bincang. Kamu tahu dah. This one. Yang saya cakap tadi. OF2. Adakah soalan 1? Exercise 4 point. 4.22 ke 4.23 saya tak ingat weh.
Saya pun buat benda ni sebelum cuti masa saya bagi kat kamu. So, saya pun tak ingat ada exercise mana. Sorry, salah saya. Jumpa dah. Okay. Alright, jumpa baras. Okay, this one. Ingat tak tadi kita lawan lone pair dengan fluorine? So sama, kita akan lawan. That is my lone pair, that is my lone pair. That is my fluorine, that is my fluorine. Okay. So, setuju ke bahawa dia polar molecule? Okay, dia adalah polar molecule. Saya rasa nampak jelas lah kot, dia tak boleh cancel off each other. Polar molecule, mu tak sama dengan kosong. Masih balik kepada resultant dipole moment. Sayang, rasa-rasa resultant dipole moment. Lone pair menang atau fluorine menang? Kalau dua lone pair lawan dua fluorine. Lone pair menang. Lone pair menang. Dan lone pair Miss Wong, lukisan saya lone pair ke atas. So lone pair kamu ke, resultant dipole moment kamu ke atas. Kalau lukisan kamu look something like this, katakan dia adalah tetrahedral, so kamu ada lukisan kamu something like this. V shape kamu look something like this, lone pair tetrahedral kan? Betul. So kamu ada over here, fluorine. Dan kita kata lone pair kena menang. So resultant dipole moment ikut lukisan ni, lone pair ke atas. Betul? Nampak beza tu? So resultant dipole moment kamu bergantung pada cara kamu lukis lah. Lone pair kamu letak mana? Kalau lone pair kamu duduk bawah, lone pair resultant dipole moment ke bawah. Okay? Alright, faham ke? Okay? Saya tahu chapter ni struggle sikit. Dia banyak benda, dia banyak pilihan jawapan. Dia tak ada benda yang fix. Bila anda diberi pilihan, macam balik college lah. Bila diberi pilihan tu, dia kalau saya boleh guna perkataan paksa, saya paksa dah. Tapi bila kita bagi pilihan tu, kadang-kadang budak macam tak faham pilihan yang diberi tu. Betul Sabrina? Alright. Dia kalau pergi kedai makan, kedai tu ada satu je pilihan air sirap tambah boba. Habis tak ada air sirap tambah boba. This disaster. Tastes very awful. Lepas tu nasi goreng dia satu je. Nasi goreng ayam habis. Senang je nak makan weh. Tapi kalau berdiri depan tea leaf, lepas tu ada pilihan 100 pilihan depan mata kamu, setengah jam tak jumpa lagi nak minum apa. So dia senang kalau Google Form tu tak ada pilihan. Betul? Okay. Alright, this one. Just very quickly. Hybridization, by the way. Farah? SP2D. SP3. Cepat. Fikir betul-betul. Dia guna jari boleh weh? 4, kena ada 4. So SP3. Pandai. Boleh kira dengan jari weh. Kita belajar sampai 6 je. So jari cukup ah. Jari ada 10. Ini teruk betul. Okay. ASH. Bila kita bermain dengan ASH sayang, bila hidrogen partner dengan siapa-siapa pun hidrogen akan kalah. Kecuali kalau dia partner dengan phosphorus dan carbon. Dia sama. Betul? Dia sama. Tapi bila hidrogen, soalan kalau hidrogen keluar untuk saya senang. Kalau hidrogen partner dengan siapa-siapa pun hidrogen akan kalah. Sebab dia sangat electropositive. So kalau hidrogen partner dengan macam arsenik, apa benda arsenik tu Miss Wong? Saya tak tahu apa benda arsenik tu. Tak payah tahu. Hidrogen akan kalah. Dia akan senang jadi positif. Betul? Dan bergerak ke atas lone pair. Dan bila kamu dah ada bentuk yang betul, kamu dah ada bond dipole yang betul, Haikal, polar atau non-polar? Polar. Polar. Mu? Mu not equal to 0. Not equal to 0. Resultant dipole moment? Turn ke atas. Setuju? Nampak dah? Sikit? Better? Alright? So itulah cara-caranya. Kat sini pun sama. Kalau kamu ada water. Water pun sama. Dia dalam bentuk tetrahedral. Okay. Tapi tetrahedral diganti dengan 2 lone pair. So dia jadi V-shape. So bila kamu ada air, antara yang dia suka keluar, hydrogen, like I say, hydrogen mesti kalah. Hydrogen, oksigen menang.
So pergi kat oksigen, pergi pada lone pair. Dan saya rasa agak jelas sekali lagi. Saya nak tanya satu je. Resultant dipole moment ke mana sekarang? Resultant dipole moment ke mana sekarang? Sarah? Atas. Nampak? Jangan tinggal. Bila dia adalah polar molecule, bila mu tak sama dengan kosong, mesti kena ada resultant dipole moment. Antara benda yang kamu suka tinggal. Okay? Alright? And saya rasa yang ni ada masalah. Hybridization 5. So sp3 Farah. sp3 apa? 5. sp3d. Oh, pandai dah. Okay. Alright. Pandai sikit dah. So, polarity. Bila saya ada sulfur, fluorine, again, dia adalah dalam bentuk seesaw. Just a kind reminder, seesaw ni bukan 90 degree. Dia adalah less than 90, less than 120. Bermakna dia sebenarnya semua fluorine tu adalah ke bawah sikit. Dan konsep yang sama, kita lawan bilangan. Lone pair ada 1, fluorine ada 4. So, fluorine menang ke lone pair menang? Sabrina? Resultant dipole moment saya ke arah Bawah. bawah. Setuju yang ni? Kalau saya lukis like this, apa jadi kalau seesaw saya like this? Masih seesaw. Nampak? Masih seesaw? Okay. Aina. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Sekejap By the way, masih seesaw nampak? Ke kanan ke? Setuju? This is what I'm trying to show you. Dia tak ada fix. Dan dia takkan fix. Dia sangat bergantung pada mood kamu hari tu nak lukis macam mana. Okay? So dia bergantung pada certain orang akan nampak seesaw. Saya akan biasa lukis seesaw macam ni. Tapi certain orang dia akan lukis seesaw mungkin bentuk macam ni. Ikut kamulah. Okay? Mana-mana yang kamu selesa, mana-mana yang kamu nampak, I'm happy with that. Okay? Alright. Yang lain saya rasa tak ada apa. Okay. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada structure yang nak tanya? Ni saya tanya. Kalau molekul tu dia ada 2 central atom, macam mana nak tentukan dia punya tu basic shape lah? Okay. Kita pergi kepada yang 2 central atom terus. First and foremost, kalau soalan 2 central atom macam ni, dia takkan tanya polarity. Okay? So, jangan risau pasal polarity. Saya nak guna soalan ni untuk masuk hybridization. Okay? So, kita nak fokus pada hybridization. So, bila ada 2 central atom, look at jawapan saya. Saya akan kira 2 kali electron domain. Untuk carbon, untuk oksigen. Dan saya takkan tulis electron domain sahajalah. Saya akan tulis electron domain untuk siapa. Dan nampak tak saya ulang exactly benda yang sama sayang, 2 kali, kiri kanan. But for different person. Kalau dia adalah carbon, saya ada 3 plus 0, 3 sigma tambah 0 lone pair. So saya dapat 4. Danish, 3. Hybridization? sp2. sp2, thank you. Oksigen sebagai central atom kat sini. Electron domain adalah 2 tambah 2. 2 lone pair tambah 2 sigma. Setuju? Danish? Hybridization? Hybridization sp. 4. sp3. Okay, thank you. Setuju? Dan sebab soalan, saya dah kata soalan takkan tanya hybridization, so tak payah bincang hybridization lah. Saya nak bincang lukis balik. Lukisan Lewis structure saya tak betul.
Sebab apa tak betul? Dia tak duduk dalam shape yang betul. So saya dah tahu kalau 3 molecular geometry saya trigonal planar untuk carbon. Untuk oksigen dia adalah V-shape. Betul? So kita kena lukis balik. Saya tak nampak V-shape, saya tak nampak trigonal planar saya. Therefore, carbon. Okay. Trigonal planar. Okay, bentuk trigonal planar dulu. Macam biasa. Kita letak ikatan dulu kan. So carbon ini pegang double bond O. Ganti dengan double bond O. Satu karbon pegang hidrogen. Pegang hidrogen. Selesai. Dalam exam tak payah potong lah. Saya potong sebab aku nak tunjuk je. So, carbon sambung dengan O. Dan O ini pegang V-shape. So, katakan V-shape Miss Wong nak ke atas. So, hidrogen. So, kalau V-shape kita ke atas. Soalan saya daripada tetrahedral kalau V-shape kita ke atas. Betul. V-shape saya ke atas, lone pair saya mesti ke bawah. So, 2 lone pair kena duduk di bawah. Ingat tak saya pernah ajar? Kedudukan lone pair yang akan menentukan bentuk dia. Lewis structure in the correct shape. Nampak? Menjawab soalan, Danish? Ya, Miss. Thank you, Miss. Same thing. Kita tengok sikit. Alright. Soalan saya sebab Huzaini duk relax, tak pegang pen, tak pegang apa. So, saya ada 2 elektron domain. Tapi saya tak label siapa punya. So, Huzaini, saya nak tahu 2 elektron domain ni, yang pertama adalah siapa punya? Carbon. Yang pertama adalah carbon punya. Sebab apa? Sebab dia ada 3 tu. 3 dengan 0 tak ada, carbon tak ada lone pair. Sebab carbon tak ada lone pair. Betul? Huzaini, hybridization? sp2. sp2. Dan saya ada 2 central atom je. Bila dia carbon tak ada, yang ni adalah nitrogen punya. And what I'm trying to show you over here, kenapa saya tinggalkan label tu, I want to let you know that when you are calculating electron domain dan dalam soalan kamu ada 2 central atom, buat exactly the same thing 2 kali tapi syarat satu je, label electron domain tu. Siapa punya? Bagi tahu. Budak selalu akan buat tapi dia tak bagi tahu siapa punya dan kita tak boleh bagi markah. Saya tak boleh pilih jawapan untuk kamu. Kamu kena ingat yang tu. Okay? So over here 4, Huzaini, hybridization? sp3. sp3. And drawing sama. Sentiasa mula dengan central atom, carbon saya sekarang trigonal planar. So kita dah tahu molecular geometry dia adalah trigonal planar dengan trigonal pyramidal. So lukislah carbon saya trigonal planar. Letak dulu ikatan dalam bentuk trigonal planarnya. Carbon pegang hydrogen 1, pegang double bond O 1. Ganti ikatan tu dengan double bond O. Dalam bentuk trigonal planar, betul? Nitrogen duduk kat sini. Nitrogen kena dalam bentuk, orang kata apa? Trigonal pyramidal. Tadi saya dah ke atas, V-shape saya dah ke atas. So sekarang saya nak buat dia ke bawah pula. So trigonal pyramidal. Something like this. Agree? Dan kalau trigonal pyramidal Miss Wong duduk kat sini, soalan saya, lone pair pada nitrogen duduk mana? Kiri, kanan, atas, bawah. Huzaini? Kanan. Setuju, kelas? Nampak? And you are done. Alright, dan jangan risau. Polarity untuk more than one central atom memang dia takkan tanya. Alright, dia takkan tanya. Tak ada dalam silibus kita sebab dia melibatkan banyak benda lah. Dia melibatkan banyak benda. So, jangan risaulah. Okay. So, over here pun sama. Label. Back to the same thing, kita akan label. Dan kalau kamu perasan, saya akan kira elektron domain untuk setiap satu central atom. Tak kisah central atom tersebut sama atau tidak. Bear that in mind, elektron domain adalah untuk central atom. So, kalau kamu ada 3 central atom, kamu kena ada 3 elektron domain. Okay? Just very quickly, let me draw it for you. Oksigen kamu sekarang dengan hydrogen adalah V-shape. Saya lukis carbon dulu, boleh tak? Senang sikit.
Okay, kita lukis carbon dulu. Carbon saya duduk tengah-tengah adalah trigonal planar. So double bond O. Carbon saya pegang oksigen yang pegang V-shape dengan hidrogen. So lone pair, 2 duduk bawah. Yang ini pun sama, pegang oksigen. Tadi V-shape dah duduk ke atas. So sekarang let's say V-shape Miss Wong ke bawah. Oh tak cukup tempat, kena ke atas jugalah. Tak cukup tempat. Ke atas jugalah. Hidrogen. So lone pair 2 duduk bawah. Boleh? That's it. That's it. Okay, tak ada isu apa. Okay. Setakat ni, hybridization ada masalah. So kalau 4 adalah sp3, semua setuju. Kalau 3 adalah sp2. Kalau 4, sekali lagi sp3. Hybridization sebelum hari Jumaat ada masalah. Senang. Tutup mata boleh buat. Great. So next. Dan tak ada siapa tanya, saya cukup pelik. Soalannya satu central atom. Satu central atom, satu terminal atom. Polarity. Tak ada siapa tanya. Lupa pula nak tanya. Lupa pula nak tanya. Huzaini, electron domain? Saya nak buat tau. Saya tak. Han tak payah buat pun, Han tengok pun, Han boleh kira kat saya sekarang. Domain lah. Hmm. Domain carbon. Kenapa domain carbon? Kita pernah bincang soalan macam ni bila lukis Lewis structure. Saya rasa saya pernah ajar CO. Betul. Dan I think I told you that walaupun dia satu terminal atom sahaja, kamu still kena tetapkan siapa centron. Betul? So in this case, siapa centron? Akan? Carbon. Carbon. Alright, Harisha dah jawab. Harisha dah boring dah tu. Harisha, kenapa carbon? Sebab tu lebih elektronegatif. Lebih Negatif. Elektropositif. lebih elektropositif. Kalau lebih elektronegatif, dia jadi terminal dah weh. Okay. So dia jadi central. Alright. Dan bila elektron domain, kita kira untuk central je. Oksigen tak payah kira lah. So, sigma berapa? Huzaini, cepat. Atu. 1 lone pair. Atu kak. So total, 2. basic shape, Linear. molecular geometry. Linear. Molecular geometry untuk apa-apa terminal atom, untuk apa-apa molekul yang pegang hanya satu terminal atom, satu orang je dia pegang, shape dia mesti linear. Bond angle dia mesti 180 darjah. Okay? Boleh? Alright. Dan polarity, rasa-rasa dia polar atau non-polar? Lone pair lawan dengan oksigen. Siapa menang? Oksigen. Lone pair lawan dengan oksigen. Lone pair. Siapa lagi kuat? Lone pair. Thank you. Lone pair lagi kuat. Betul? Yang bond dia tak ada efek Miss. Sekiranya single bond ke double bond ke. Tetap lone pair juga yang kuat kan. Boleh? Tak ada soalan dah?
Saya ada soalan nak tanya kat sini. Elektron domain kamu untuk yang ni berapa? Saya nak tanya sangat-sangat. Saya dulu elektron domain yang ni kamu dapat berapa? 2. Harisha kata 2 sebab Sebab lompe dia ada 1 je. sebab lompe dia ada 1 je. Oh, yang ni bukan lompe lah. Dia ada 1 elektron je. So dia tak ada pasangan. Lagi? Harisha kata 2. Harisha kata 1 tambah 1. Betul? 1 sigma, 1 lempet. Yang lain? Saya pun macam tu juga. Oh. Yang ni dia akan jadi obvious nanti bila kita masuk orbital overlapping. Tapi saya cerita sikit je lah. Walaupun saya setuju dengan keadaan yang di mana Harisha kata ataupun 3. 1 tambah 2 atau 1 tambah 1.5. Dua-dua saya terima. Boleh tulis terus tambah 2. So kamu dapat 3 pun boleh. Okay? Harisha, saya setuju apa yang Harisha cakap. Dia bukan sepasang. Walaupun dia bukan sepasang, tetapi dia masih duduk kat situ dan tak share dengan orang lain. Betul? Dia masih tak menghasilkan apa-apa ikatan dengan kata lain. So dia masih adalah single elektron, dia masih adalah unpaired elektron yang duduk kat situ tak berkongsi dengan orang lain. Therefore, kita still akan kira dia sebagai lone pair. Soalan ni is a very very special case. Okay, very very special case dan saya tak rasa dia akan keluar, just ajar aja. Just in case kalau dia keluar. Dan kalau dia adalah 3, okay, elektron domain yang kita akan ambil adalah 3. Therefore, basic shape. Kalau elektron domain 3, basic shape dia? Haikal? Tak dengar. Soalan Jadi last. trigonal. Trigonal apa? Trigonal planar. Trigonal planar, setuju? Tetapi molecular geometry dia akan tetap balik kepada linear. Alright, sebab dia hanya pegang satu terminal atom. Dan bond angle dia akan tetap balik kepada 180. Special case, hanya jatuh pada dia je. Okay, orang lain adalah seperti apa yang kita belajar sebelum ni. Alright, hanya dia sahaja. Okay, dan Harisha, kenapa dia still akan dikira sebagai 3? Kenapa kita still akan kira dia sebagai 1 tambah 2? Kalau kamu belajar hybridization dah, siapa yang ada tengok video lebih daripada apa yang saya suruh, 3 bermakna sp2 dalam bentuk trigonal planar, kamu akan nampak sp2 trigonal planar look something like this. Kalau siapa yang ada tengok video-video tu sikit. Ataupun nota-nota kamu, betul? So yang ni adalah sp2, yang ni adalah sp2, yang ni adalah sp2 kamu. Yang akan pegang lone pair ada 2 orang. Seorang pegang sepasang, seorang pegang 1. Dan walaupun dia pegang 1 sayang, dia still kena ada tempat tu, betul? Rumah kamu tak penuh, tak apa. Tapi rumah tu kena ada lah sebab kamu dah ada. Right? Saya dah ada. Tapi saya tak penuh. Saya tak duduk sepasang. Tapi saya still kena ada tempat lah. Right? So dia tetap akan jadi 2. Kita still akan kira dia sebagai 2. Alright? Boleh? Okay. So electron domain untuk this masih akan jadi 3. Basic shape masih adalah trigonal planar. Tapi dia hanya akan jadi linear sahaja sebab dia hanya pegang 1 terminal atom. Dan dari segi polarity, tak payah bincanglah polarity, dia banyak faktor kat sini. So saya tak bincang kot polarity kat sini. Alright? Just nak bincang hybridization sebab mungkin saya akan lukis hybridization untuk yang ni. Okay? Jangan risau sangat, soalan takkan keluar pelik-pelik untuk polarity. Polarity yang akan selalu keluar dalam soalan kamu akan menggunakan 1 central atom dalam bentuk-bentuk yang kita biasa belajar, dan benda yang dia paling banyak boleh ubah adalah hanya terminal atom yang berbeza.
Contoh yang saya dah bagi, antara contoh yang saya tunjuk tadi CL dengan H, katakanlah soalan-soalan macam ni. Betul? Contoh soalan kalau C double bond O dengan dia pegang CO Cl2. Okay, soalan macam ni. Okay. Contoh tadi BR F5. Dia boleh ada BR tapi dia bukan F5. Dia pegang BR Cl F pun boleh. Okay. So, yang ni lah antara soalan yang saya rasa dah susah untuk kamu. Okay? So, berhati-hati pada terminal atom yang macam kawan kamu cakap dari awal. Selain daripada tu, bentuk yang kita belajar adalah sama. Kena berhati-hati dengan kehadiran lone pair. Kedudukan lone pair akan memainkan peranan yang penting macam biasa. We talk about that before your holiday. Lone pair duduk mana, bentuk jadi macam mana. Betul? So, jangan hilang lah lone pair tu. Jangan salah lah. Alright? Question? No. Untuk hari Jumaat, kita still akan guna soalan-soalan ni, buatlah polarity dia. Ada yang tak sure boleh tanya. Alright, kita still akan guna soalan-soalan ni untuk hybridization process. Hari Jumaat, saya nak masuk hybridization process. Jangan hanya baca nota. You will get nothing. Kalau kamu baca nota dan boleh faham, I will be very impressed. Saya akan bagi mungkin 5-6 structure daripada sini. Cuba buat 5-6 structure tu. Kamu akan buat untuk semua. Nanti, next week. Tapi untuk hari Jumaat ni, cuba untuk 5-6 structure yang saya pilih. Tengok video. Video hybridization process ada 3 bahagian. Hybridization process yang basic. Hybridization process yang ada lone pair pada central atom. Hybridization process yang ada pi bond pada central atom. Tengok 3-3. Bergantung pada soalan yang saya bagi. Saya akan bagi 3 jenis. So, bila soalan kamu dah lukis Lewis structure, dah ada kan Lewis structure? So, Lewis structure tu tak ada lone pair. So, tengok yang biasa lah. Lewis structure tu ada lone pair. Pergi cari video hybridization process dalam tu yang ada lone pair. Dengar betul-betul apa yang aku merapu dalam tu. Okay? It's a process. Dan bila dia proses, bermakna dia ada mula, dia ada apa yang berlaku, dia ada hujung apa yang kamu dapat. Okay? And we will talk about that on Friday. I don't want you to come in with nothing. It's an absolute 100% new thing. So make sure you have something before you come in. Okay? I'll give you a selection of structure and try that structure and I'll see you on Friday with hybridization process. Question? Nope. Okay? Kalau polarity ada structure yang tak confirm lagi, boleh message, boleh tanya. Alright? Question? Tak ada? Alright. Okay, kalau tak ada apa, I think that's it for today and I'll see you. Have a good day. Enjoy your holiday and sorry for doing the class. Bye, Isma. Thank you. Have a good day, guys. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss.